Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita menyambung tafsir daripada surah Yasin sampai kepada ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar yang tertentu, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami. Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu. Penduduk bandar itu menjawab, kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga, dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun tentang agama yang kamu dakwakan. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta. Rasul-rasul berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutus kepada kamu, dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara yang jelas nyata. Penduduk bandar itu berkata pula, sesungguhnya kami merasa nahas dan malam dengan sebab kamu. Demi sesungguhnya kalau kamu tidak berhenti dari menjalankan tugas yang mukatakan itu, tentulah kami akan merejam kamu, dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Rasul-rasul itu menjawab, nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. Patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran, maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu? Kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf, bahkan kamu adalah kaum pelampau. Ayat yang kita baca ini, ayat 13 hingga ayat yang ke-19 adalah sebahagian daripada ayat-ayat daripada surah Yasin. Dan dalam ayat yang ke-13 dan berikutnya, dalam beberapa ayat yang insya-Allah kita akan lihat nanti, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang suatu kisah penduduk suatu tempat, suatu kampung yang terletak di utara Syria, yang sekarang ini terletak di selatan Turki. Syria yang menjadi sempadan dengan Turki, di utara Syria dan juga di selatan Turki. Selepas daripada Allah Ta'ala ceritakan kepada kita keadaan orang musyrikin Arab yang tetap degil, kekal di atas kufur, dan mereka ini sama sahaja, sama ada diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka tidak beriman. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang dahulu, mereka yang boleh mengambil peringatan dan juga manfaat ialah mereka yang mengikut Al-Quran, takut kepada Allah Ta'ala,
dalam masa gaib, ataupun masa mereka tidak melihat Allah, ataupun mereka tidak melihat Allah, ataupun ketika mereka berada seorang diri. Dan selepas daripada itu, dalam ayat yang ke-12 Allah Ta'ala sebut bahawa Allah Ta'ala lah yang menghidupkan orang yang mati, dan akhirnya segala perkara yang dilakukan di atas dunia ini akhirnya akan ditulis oleh Allah Ta'ala dan akan diambil kira dan dinilai, dihisap, dihitung. Itu dalam ayat-ayat yang kita baca sebelum daripada ini. Kemudian Allah Ta'ala membuat perumpamaan, satu bandingan bagaimana orang kafir musyrikin Mekah ini degil dalam kekufuran, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan ini tidak jauh bezanya dengan apa yang dia buat oleh penduduk satu kampung, Antakiyah namanya. Antakiyah, kalau dalam bahasa sekarang ini Antakya, iaitu terletak di selatan Turki tadi, di utara Syria. Dan alhamdulillah tempatnya ini pun saya dah pergi dahulu sewaktu ziarah Turki selama 10 hari, merentasi Jordan dengan bas, melintasi Syria, naik ke utara sana, dan masuk, mula-mula kita sampai antaranya ialah Antakiyah ini, sempadan Syria Turki, sehinggalah ke utara lagi barulah sampai ke Istanbul. Dan alhamdulillah sewaktu berada di Antakiyah ini sempat pergi ke, dia ada satu masjid di Antakiyah sekarang ini yang namanya Masjid Habibun Najjar. Masjid Habibun Najjar, Habib bin Musa An-Najjar nama dia. Seorang lelaki yang insya-Allah kita akan lihat dalam kisah ini nanti, apabila 3 orang rasul didustakan, lalu ada seorang pemuda yang datang daripada hujung kampung, dan dia inilah yang ajak manusia itu, dan akhirnya dia bunuh. Dan gambarnya ada di sini. Ini Masjid Habibun Najjar, dengan ditulis pada maqam di atas tu, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, iaitu ayat daripada ayat 20 yang insya-Allah kita akan lihat. Dan di sini maqam Habibun Najjar di bawah, dia ada kawasan bawah tu. Nanti insya-Allah kita akan lihat kisahnya ini nanti. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-13, wadrib lahum masalan, wahai Muhammad, engkau buatlah satu perbandingan, suatu perumpamaan tentang kedegilan mereka, kufur mereka ini kepada kaummu yang tak percaya kepadamu. Bandingannya ashabal qaryah, iaitu penduduk suatu kampung. Tidak diceritakan nama dan juga tempat letak kampung ini, kerana yang penting daripada kisah ini adalah pengajaran, iktibar yang boleh diambil daripada kisah tersebut. Cuma mengikut majoriti ulama tafsir, termasuklah Al-Qurtubi yang mengatakan kampung yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Antakiyah, mengikut pendapat majoriti ulama tafsir. Izja'ahal mursalun, apabila datang kepada kampung itu rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus, iaitulah 3 orang rasul datang. 3 orang rasul ini sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam, yang dipanggil sebagai golongan Hawariyun, iaitu penolong-penolong kepada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu seorang, kemudian pembantu-pembantu dia pula ada 3 rasul. Bayangkan satu kampung Allah Ta'ala hantar 3 orang rasul sekaligus. 3 orang rasul. Kalaulah Nabi Muhammad SAW ini diutus seorang dia sahaja untuk umat manusia akhir zaman, termasuk bangsa Melayu, bangsa Cina dan semua manusia yang datang selepas daripada itu, cukup dengan Nabi seorang. Tapi umat zaman dulu keadaan dia macam itu. Kadang-kadang satu kampung dihantar 3 orang rasul, serupa macam dalam kisah dalam surah Yasin ini. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, 2 orang nabi, satu masa tapi tempat yang berbeza. Nabi Ibrahim dihantar asalnya di Iraq, dan kemudian dia keluar pergi ke Palestin. Nabi Lut di perkampungan Sodom, 60,000 penduduk di 3 buah kampung yang sekarang ini bertukar menjadi laut mati.
Ataupun ada tengah tempat misalnya Allah Ta'ala hantar kadang-kadang 10 orang, 11 orang Rasul kepada Bani Israel, yang dalam satu hadisnya disebut bahawa Bani Israel ini paginya membunuh sekian puluh, sekian ratus orang-orang yang beriman daripada kalangan Bani Israel, dan pada petangnya membunuh puluh ataupun ratusan Nabi dan Rasul daripada kalangan Bani Israel. Maksudnya Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul kalau kepada Bani Israel dan umat zaman dulu cukup banyak. Contoh yang kita lihat ini 3 orang Rasul, iaitu kepada satu kampung, kampung di Antakiyah itu. Dan ada yang mengatakan jadi ayat ini disebut 3 orang Rasul mula. Keseluruhannya ada 3 orang Rasul. Iz arsalna ilaihim itsnain, apabila kami mengutus kepada mereka 2 orang Rasul. Mula-mula Allah Ta'ala hantar 2 orang dahulu. Yang ketiga tu datang kemudian. Utusan Rasul yang 2 orang yang pertama ni 2 orang dahulu. Ulama mengatakan Rasul ini ialah Yohana dan juga Bolos, Paul, ataupun seorang lagi nama Yohana. Yohana itu bahasa Arab ataupun bahasa Yahudi. Kalau bahasa Inggeris barangkali dah jadi Yohanes. Johannes barangkali. Ambil daripada itu. Ataupun kalau dalam bahasa Arabnya disebut Bolos, dah jadi Paul. Itu 2 orang Rasul. Dihantar kepada Antakiyah ini. Fakazzabuhuma, lalu penduduk kampung Antakiyah ini mendustakan kedua orang Rasul ini, iaitu mereka tidak percaya, kata kamu ni bohong, tak betul. 2 orang itu didustakan. Fa'azzazna bisalisin, lalu kami kuatkan dengan orang yang ketiga. Tambah seorang lagi Rasul, tambah seorang lagi. Dan yang ketiga ini namanya Syam'un. Syam'un. Itu bahasa Yahudi, Syam'un. Kalau bahasa sekarang ni Shimon, tapi Syam'un ni bukan Shimon Peres ataupun tapi itu bahasa dia. Sebab orang Yahudi ini dia kena ada kalau dia nama dia, salah satu nama dia kena ada nama Yahudi. Macam contoh macam Shimon Peres misalnya, bekas Perdana Menteri Israel dahulu. Syam'un dalam bahasa Arab disebut Syam'un. Itu nama Yahudinya. Macam Bunyamin Netanyahu misalnya. Bunyamin itu nama adik Nabi Yusuf, adik bongsu Nabi Yusuf. Misalnya. Jadi ataupun Yitzhak Rabin ataupun Yitzhak Shamir, disebut Yitzhak tapi sebenarnya Ishaq. Orang Arab sendiri disebut sebagai Ishaq Rabin ataupun Ishaq Yitzhak Rabin ataupun biasa orang cakap lagi Yitzhak Shamir. Ishaq Shamir, ya. Jadi dalam bahasa Arab disebut sebagai Ishaq. Tapi pronounce dalam bahasa Inggerisnya Yitzhak, Y-I-T-Z-H-A-K, tapi sebenarnya Ishaq, ya. Jadi itu nama-nama dalam ataupun kalau dapat kepada orang lain jadi Isaac misalnya, Isaac Newton sebagainya, mungkin datang daripada Ishaq itu. Itu nama Yahudi, Bani Israel asalnya. Jadi 3 orang Rasul ini didustakan. Datang yang ketiga, faqalu, lalu penduduk kampung Antakiyah ini berkata, inna ilaikum mursalun, kami ketiga kami ini diutuskan untuk kamu. Qalu, lalu mereka menjawab, penduduk kampung itu ataupun penduduk Antakiyah itu menjawab, ma antum illa basyarum misluna, tidaklah kamu ini mereka manusia serupa macam kami juga. Kamu ni serupa macam kami, iaitu basyar, manusia. Kamu makan makanan, kamu berjalan di pasar. Jadi apa beza kamu dengan kami? Kamu pun makan, kamu pun berjalan di pasar, kami pun macam tu juga. Jadi yang kamu dakwa kamu ni sebagai Rasul, apa bukti dia? Apa proof yang mengatakan kamu ni sebagai Nabi dan juga Rasul? Itu kata penduduk Antakiyah. Wa ma anzala ar-rahman min syai', dan Allah Ta'ala yang Maha Pemurah tidak menurunkan apa-apa sesuatu pun. Allah Ta'ala tak turunkan pun
tentang agama yang kamu dakwa ini. In antum illa takdzibun, tidaklah kamu ini melainkan bohong sahaja. Itu kata penduduk Antakiyah ini kepada 3 orang rasul. Dan apa yang disebut oleh penduduk Antakiyah kepada 3 orang rasul ini serupalah macam umat-umat yang mendustakan nabi dan rasul masing-masing. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam ayat surah At-Taghabun, dzalika bi annahu kana ta'tihim rusulun bil bayyinat qalu faqalu abasharun yahdunana. Demikian itu datang kepada mereka penduduk kampung itu rasul-rasul dengan hujah, bukti, mukjizat, lalu mereka berkata abasharun yahdunana, adakah manusia juga yang nak bagi hidayah petunjuk kepada kami? Sepatutnya marilah makhluk yang lain, antaralah malaikat ke ataupun yang lain daripada manusia. Ni manusia juga yang jadi nabi dan juga rasul. Maknanya mereka ni rasa pelik, macam mana manusia yang boleh diutus menjadi nabi dan rasul, dan mereka engkar. Dan ini juga sama macam dalam surah Ibrahim, Allah Taala kata qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Dalam surah Ibrahim Allah Taala kata qalu, mereka berkata, penduduk kampung itu berkata, tidaklah kamu ini mereka manusia serupa macam kami juga. Adakah kamu nak halang kami daripada apa yang disembah oleh datuk nenek moyang kami? Kami dah berada dalam tradisi ini cukup lama, menyembah apa yang kami sembah, lalu kamu datang bawa agama yang pelik, yang asing daripada apa yang kami pakai selama ini. Fa'tuna bisultanin mubin, maka bawa datang kepada kami bukti yang nyata tentang benarnya agama yang kamu bawa ini. Jadi bentuk seruan dan juga bentuk penolakan ini, walaupun zaman yang berbeza, walaupun orang yang berbeza, tapi sama, sama sahaja bentuk itu, sama dulu, kini dan selamanya. Dia tak ada beza. Maknanya bentuk penolakan terhadap wahyu Allah Ta'ala, terhadap seruan para nabi itu ataupun orang yang membawa agama ini di antara hujah-hujah. Apa bukti kamu? Di mana kebenaran kamu dan sebagainya. Itu kata penduduk kampung Antakiyah. Lalu jawab rasul-rasul ini dialog yang Allah Ta'ala gambarkan kepada nabi. Dan nabi tak sempat dengan penduduk Antakiyah dan tak sempat dengan 3 orang rasul ini, kerana benda ini berlaku di zaman dahulu di kalangan Bani Israel. Tetapi sebagai satu mukjizat kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala ceritakan perkara ini kepada Nabi SAW dan juga kepada umat. Dan ayat ini dibacakan oleh Nabi kepada para sahabatnya, dan kita juga membacakan ayat ini. Walaupun kita sendiri tak sempat dengan Nabi SAW dan tak sempat dengan ahli sejarah mungkin yang mencatatkan sejarah Antakiyah ini, tapi benda ini tercatat dalam Al-Quran dan disebut oleh ulama-ulama tafsir dalam kitab mereka. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Rasul-rasul itu berkata, Tuhan kami yang mengetahui bahawa kami ini dikutuskan kepada kamu. 3 orang rasul itu menjawab, Allah Ta'ala saja yang lebih mengetahui. Walaupun kami didustakan, tetapi Allah Ta'ala akan tolong kami, Allah Ta'ala akan bantu kami, dan kamu akan tahu bagaimana kesan dan juga akibat apabila kamu mendustakan kami ini, kamu tak percaya, kamu akan tahulah akibat buruknya. Ya. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Kemudian rasul ini, 3 orang rasul ini sebut tugas mereka hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin, dan tidaklah kami ini melainkan hanya menyampaikan perintah-perintah Allah Ta'ala yang jelas nyata. Tugas kami, kewajipan kami, tanggungjawab kami cuma menyampaikan saja. Tak wajib tidak ada perkara yang wajib kepada kami melainkan menyampaikan risalah ini, mesej ini, mereka dengan cara yang terang. Kalau kamu perkenankan, kamu jawab, kamu terima, maka kebaikan dan manfaatnya adalah untuk kamu. Tetapi kalau kamu menolak, maka akibat yang buruknya itu kamu tanggung sendiri. Itu disebut oleh Nabi dan Rasul ini. Kalau ini yang disebut oleh utusan Nabi Isa AS ini, maka demikianlah juga tugas Nabi SAW. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Nabi Muhammad tu macam itu juga.
Dia tidak boleh nak paksa orang supaya terima Islam dan sebagainya. Walaupun Nabi ni macam acap kali kita sebut, sangat inginkan kepada manusia ni supaya mengikut baginda untuk keselamatan manusia tu di dunia dan di akhirat, tapi Nabi hanya boleh menyampaikan sahaja. Dengar, lepas tu terima, alhamdulillah. Tapi berapa ramai orang yang mendengar, termasuk di kalangan musyrikin Mekah, tapi dengar tu, orang kata dengar saja je. Tak boleh ambil manfaat, tak boleh ambil peringatan. Jadi tugas mereka yang datang selepas daripada Nabi Muhammad tu, begitulah juga. Ada ulama warasatul anbiya, orang alim yang menjadi kepada pewaris Nabi pun, itulah tugas dia, hanya memberitahu, menyampaikan. Nak paksa, itu kalau kepada orang ini dia sendiri sebagai penyeru pendakwah, dia hanya boleh menyampaikan. Yang boleh menguatkuasakan sesuatu adalah mereka yang diberikan kuasa. Sama ada nak kuasa bab apa-apa perkara sahaja, termasuk bab tudung dan sebagainya yang menjadi isu 2-3 hari ini. Itu terpulang kepada orang itu boleh boleh dilakukan. Tetapi kepada orang yang menyampaikan dakwah ini, yang namanya orang alim, yang namanya ustaz begitu begini, dia cuma boleh tolong bagi tahu sajalah. Kuasa kepada orang yang hanya ada kuasa saja. Maka tugas Rasul ini menyampaikan. Kalau kamu terima, alhamdulillah, kebaikan manfaatnya untuk kamu, dan kalau tidak, maka keburukannya kembali kepada kamu. Penduduk kampung ini tak puas hati, masih berlaku dialog lagi. Qalu, ini dialog ni, ini bukan debat perdana, bukan forum, ini dialog sahaja dalam ayat ni. Qalu, penduduk kampung itu berkata, inna tatayyarna bikum, kami ni rasa nahas dan malang dengan sebab kamu. Sebab kamu ni yang hidup kami ni jadi susah, payah dan sebagainya. Kamu buat mari agama yang pelik-pelik, yang macam ini, seruan yang bentuk yang macam-macam alasan yang dia sebut, penduduk kampung itu sebut. La illam tantahu, demi sesungguhnya kalau kamu tak berhenti daripada seruan ajakan kamu ini, lanarjumannakum, nescaya kami akan rejam kamu dengan batu. Kalau kamu tak tinggalkan seruan ini, kami akan rejam kamu dengan batu. Wa la yamassannakum minna azabun alim, dan kami akan timpakan kamu dengan azab yang pedih. Ikutlah kami nak buat apa benda, kami akan dera ke, kami akan pukul ke. Ini amaran yang diberi oleh penduduk Antakiyah ini kepada 3 orang Rasul ini. Qalu, jawab Rasul ini, qalu ta'irukum ma'akum, nahas dan malang kamu itu sebenarnya ada bersama-sama dengan kamu, bukan dengan sebab kami tak. Kami ini Nabi dan Rasul cuma menyampaikan ajaran. Malang, nahas, susah payah dan sebagainya ada kepada kamu sebab kamu ini yang kufur kepada Allah Ta'ala. Itu yang sebenarnya. A'in zukirtum, patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat, maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu? Mana kami beri nasihat kepada kamu, sepatutnya kamu terima dengan cara yang baik nasihat ini. Sebab kami beri nasihat ini untuk kebaikan kamu, bukan untuk kebaikan kami dah. Tapi adakah patut bila kami beri nasihat kepada kamu, lalu kamu nak balas dengan nak rejam kami, nak baling kami, lontar kami dengan batu, dan nak timpakan azab kepada kami? Paling kurang kamu berfikir apa yang kami sampaikan ini betul ataupun tidak. Itu paling kurang. Gunakan akal yang ada, yang Allah Ta'ala berikan itu, apa yang diberitahu ini benar ataupun tidak. Kalau ini yang berlaku di antara Rasul dan penduduk Antakiyah, maka inilah juga yang kita beritahu kepada masyarakat, yang kita beritahu kepada manusia. Apa yang kami sampaikan ini, dengar dahulu. Betul ataupun tidak. Kalau benar, betul, maka terimalah. Kalau ada salah, silap dan sebagainya, maka perbetulkan di mana kesilapan itu. Jangan kira nak rejam sahaja dengan batu ataupun sebagainya. Terus dengan kata lain, terus saja ambil tindakan dengan cara yang tidak betul. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kamu ini ialah kaum yang melampaui batas. Itu kata Nabi dan Rasul. Kita sambung sikit lagi, ada 1-2 ayat lagi. Dialog ini masih berlaku di antara penduduk kampung Antakiyah dan juga dengan 3 orang Rasul. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, dan datanglah, dan semasa rasul-rasul itu diancam, datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari.
lalu memberi nasihat dengan katanya, wahai kaumku, turutlah rasul-rasul itu. Bila tahu kata benda ini berlaku di antara 3 orang rasul dengan penduduk Antakiyah ini, dan diancam 3 orang rasul ini, datanglah daripada hujung kampung itu, daripada hujung bandar itu, dalam keadaan berlari-lari. Bila dia dengar tentang rasul ini telah datang, siapakah lelaki ini? Itulah Habib bin Musa An-Najjar, yang kita sebut tadi. Lalu dia datang kepada kaumnya itu. Qala, dia berkata, ya qaum, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, kamu ikutlah rasul-rasul ini. 3 orang rasul ini, kamu ikutlah utusan Allah Ta'ala yang datang kepada kamu untuk menyelamatkan kamu daripada kesesatan ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ikutlah mereka yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Ayat ini kadang-kadang kalau kita baca, orang yang baca surah Yasin ni, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, tak tahu nak baca ittabi'u ke ataupun attabi'u. Baca dengan ittabi'u. Kalau wakaf, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ayat 21 tu ittabi'u man la yas'alukum, bukannya attabi'u. Kalau attabi'u dengan mana saya ikut. Kalau ittabi'u, hendaklah kamu ikut. Itu beza baris dia. Bagi di atas ataupun bagi di bawah. Baca dengan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Jadi lelaki ini menasihat kepada penduduk kampung Antakiyah. Masih lagi dalam kisah Habib bin Musa An-Najjar ini yang menasihatkan kepada kaumnya, dan insya-Allah kita akan lihat apakah kesudahan kisah penduduk Antakiyah ini apabila dibunuh Habib bin Musa An-Najjar tadi. Dan kisah ini kita baca dalam surah Yasin, dan akhirnya tempatnya itu tempat Habib bin Najjar. Nanti kita akan lihat Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga, tapi tubuh dia berada di sini, di Antakiyah. Ni gambar ni saya ambil masa pergi Turki dulu. Ulang sekali lagi kepada yang baru datang. Ni makam Habib bin Najjar, ambil dengan ni orang Turki ni. Jambang sebelah tu orang Malaysia. Ni orang Turki sebelah ni. Seorang pemuda Turki. Dia ada 2 makam dia di bawah situ, dan makam dia di bahagian atasnya dia ambil ayat ni lah. Ayat 20 daripada surah Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Nama masjid ini Masjid Habib bin Najjar, sempena lelaki dalam surah Antakiyah. Tubuh dia berada di dalam makam dalam masjid itu, tapi rohnya sudah berada dalam syurga. Yang insya-Allah kita akan lihat perkara ini di dalam ayat 26 tu nanti dalam surah Yasin. Setakat ini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.